Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Finland ingin membentangkan tajuk peranan tujuan syariah, maqasid syariah dalam pembinaan tamadun Islam. Kami daripada kumpulan Finland yang terdiri daripada saya sendiri, Razida binti Ramli, Nur Alia Fatihah binti Ramli, Nur Syafriza binti Safari, Ellen Edelweiss Fredolin, Braxton Bernard Pawan dan Muhammad Fahmi bin Wahab. Tamadun Islam merujuk kepada perkembangan nilai dan sumbangan peradaban Islam dalam konteks tamadun dunia. Tamadun Islam bermula pada kelahiran Islam pada abad ke-7 di Semenanjung Arab dan berkembang pesat dengan berpandukan prinsip syariah, hukum Islam, tauhid, keimanan kepada Allah, serta akhlak dan etika. Terusnya, ciri-ciri tamadun ini dicirikan oleh sifat universality, dinamik dan keupayaannya dalam berinteraksi serta berasimilasi dengan tamadun lain seperti Parsi, Yunani, dan Rom. Dalam bidang sains dan teknologi, tokoh seperti Al-Khwarizmi dan Ibnu Sina menyumbang kepada astronomi, perobatan, dan matematik, manakala falsafah dan pemikiran, tokoh seperti Ibnu Rushd dan Al-Farabi berperanan besar dalam menyumbang ide-ide intelektual. Dalam seni bina Islam, melahirkan keindahan seperti Al-Haram dan Al-Hamra. Manakala sistem pendidikan, Islam melahirkan institusi seperti Al-Qarawiyyin. Saya akan terangkan tentang sumbangan maqasid syariah ketika pembinaan tamadun Islam dan pengenalan tentang maqasid syariah. Maqasid syariah menyumbangkan kepada pembinaan tamadun Islam dengan memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi melalui keadilan, pengagihan kekayaan yang adil, dan penghindaran daripada eksploitasi seperti riba. Ia juga menggalakkan pendidikan dan pemeliharaan akal untuk kemajuan intelektual serta melindungi keluarga, wanita, dan anak-anak, mewujudkan masyarakat yang stabil. Selain itu, maqasid syariah memastikan keselamatan jiwa dan kedamaian sosial melalui undang-undang yang melarang keganasan dan jenayah, serta menekankan tanggung jawab terhadap alam sekitar sebagai amanah, mewujudkan masyarakat yang harmoni dan berdaya saing. Seterusnya, pengenalan tentang maqasid syariah. Dalam pembinaan tamadun Islam, maqasid syariah membantu mewujudkan masyarakat yang seimbang dan beretika. Maqasid syariah dibahagikan kepada 5 aspek utama yang dikenali sebagai al-daruriyat al-khamsah. Prinsip-prinsip maqasid ini memastikan wujudnya keadilan, kesejahteraan, kesaksamaan sosial, serta mengelakkan ketidakstabilan sosial dan ketidakadilan. Tentang hifz al-mal ataupun pemeliharaan harta. Hifz al-mal yang bermakna melindungi harta atau kekayaan individu dan masyarakat agar dapat digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan syariah yang akan meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam konteks hak milik ekonomi, hifz al-mal memainkan peranan yang sangat penting untuk menjaga keamanan, kelestarian, dan keadilan dalam pemilikan dan pembahagian harta. Seperti yang kita sedia maklum, pada zaman pemerintahan Islam, Hisbah ataupun accountability mula diperkenalkan bagi menegakkan keadilan, mencegah kerugian bagi masyarakat, dan menjaga keseimbangan sosial. Hisbah mula diterapkan sejak zaman Rasulullah SAW, di mana beliau sendiri yang mengawasi pasar bagi memastikan perdagangan berjalan sesuai dengan syariat. Kemudian Khalifah Umar bin Al-Khattab meneruskan amalan Hisbah ini. Salah satu caranya adalah dengan melantik al-mutasib ataupun petugas hisbah bagi mengawasi pasar untuk mengelakkan penipuan berlaku dalam perdagangan. Terusnya saya akan membentangkan tentang hifz al-din ataupun pemeliharaan agama. Hifz al-din merupakan usaha untuk melindungi keimanan seseorang baik pada peringkat individu maupun masyarakat. Melindungi keimanan adalah aspek paling penting dalam menjaga agama kerana akidah yang kukuh menjadi asas kepada hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Selain itu, Hifz al-Din menekankan keperluan untuk menjaga, melindungi serta mempertahankan kedudukan agama Islam di dalam negara. Sebagai contoh, agama Islam diajarkan untuk sentiasa menghormati dan menjalinkan hubungan yang harmoni dengan penganut agama lain tanpa menjejaskan prinsip Islam. Sangat membentangkan tajuk saya, yaitu menjaga nyawa atau hifz al-nafs. Memelihara nyawa, hifz an-nafs, adalah memelihara marwah, persaudaraan dan kesaksamaan sosial, keadilan, keselamatan hidup, harta dan marwah, pemerintahan yang baik, mengurangkan kadar kemiskinan dan memenuhi keperluan pekerjaan, pengagihan saksama pendapatan dan kekayaan, perkawinan dan kehidupan keluarga yang stabil, perpaduan sosial, dan pengurangan jumlah jenayah, serta keamanan dan kestabilan. Sebagai pemerintah, adalah menjadi tanggung jawab kerajaan untuk mengelakkan pertumpahan darah dengan jalan yang tidak benar. Apabila nyawa tidak dipelihara, maka negara akan menghadapi kemusnahan, manakala ketentraman dan keamanan pula akan hilang. Contohnya, pada zaman tamadun Islam, hospital pertama di Baghdad pada zaman Abbasiyah dan hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jenayah berat, dilaksanakan untuk memastikan keadilan dan melindungi masyarakat dari jenayah seperti pembunuhan dan pencurian. Pada zaman khilafah, undang-undang ini bertujuan untuk menjaga keselamatan individu dan menegakkan ketertiban sosial. Tajuk seterusnya yaitu menjaga keturunan ataupun hifz al-nas. Konsep ini dia melibatkan perlindungan dan pemeliharaan keturunan. Ia adalah penting untuk membentuk masyarakat yang sehat, produktif, dan berkesan. Keturunan wajib dipelihara demi menjaga sistem sosial dalam masyarakat. Apabila keturunan telah rosak dengan sebab seperti menyalahi agama dan tabi'i manusia, seperti penzinaan, liwat, lesbian, gay, seksual, dan sebagainya, maka struktur sosial akan menjadi kacau bilau dan akhirnya akan runtuh jalur keturunan yang suci serta merosakkan maruah agama, bangsa, dan negara. Contohnya, pada zaman tamadun Islam, sistem perundangan keluarga Islam yang kukuh di Andalusia. Saya akan membuat pengertian pada part menjaga akal, hifz al-akal. Yang pertama, ia melindungi kemampuan berfikir dan intelektual manusia dengan mewujudkan larangan arak, dadah yang boleh merosakkan akal. Yang kedua, akal wajib dipelihara dan dipupuk dengan nilai-nilai mulia dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, kerana penguasaan ilmu pengetahuan merupakan asas untuk mencapai kemajuan dan mewujudkan umat yang bertamadun. Contohnya, pada zaman tamadun Islam, lahirnya tokoh ilmuwan seperti Ibnu Sina, perubatan dan Al-Khawarizmi, dan telah mewujudkan penterjemahan karya Yunani ke dalam bahasa Arab di Baitul Hikmah. Saya akan membentangkan tentang kesimpulan daripada tajuk kami, iaitu maqasid syariah. Maqasid syariah adalah asas penting dalam hukum Islam yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan kemaslahatan manusia dalam semua aspek kehidupan. Ia dibina atas 5 matlamat utama, iaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Prinsip-prinsip ini bukan sahaja melibatkan perlindungan, tetapi juga pengukuhan terhadap perkara-perkara yang penting untuk kebaikan individu dan masyarakat. Yang pertama adalah menjaga agama ataupun hifz ad-din, menjadi keutamaan kerana agama adalah asas kehidupan seorang Muslim. Islam memberi kebebasan beribadah, menjaga institusi agama dan menghalang perkara yang boleh merosakkan kesucian agama. Yang kedua adalah penjagaan nyawa ataupun hifz an-nafs, pula memastikan keselamatan individu dengan mewujudkan undang-undang seperti larangan pembunuhan dan kewajipan menjaga kesihatan. Selain itu, menjaga akal, hifz al-akal,
beri fokus kepada pendidikan, pengetahuan dan larangan terhadap perkara-perkara yang boleh merosakkan akal seperti pengambilan dadah dan alkohol. Hal ini menunjukkan keutamaan Islam dalam membina masyarakat yang berilmu. Manakala penjagaan keturunan, hifz an-nafsal pula memberi perhatian kepada nilai keluarga, keabsahan perkahwinan dan pemeliharaan hak anak-anak. Dengan ini, Islam memastikan struktur sosial yang kukuh dan harmoni. Dan yang terakhir, penjagaan harta ataupun hifz al-mal pula bertujuan melindungi hak milik individu dan mengalahkan pengurusan ekonomi yang adil. Konsep seperti zakat, sedekah dan larangan riba adalah sebahagian daripada langkah-langkah untuk mencapai keadilan ekonomi. Maqasid syariah bukan sekadar kerangka teori, tetapi satu panduan praktikal yang relevan dalam semua zaman. Dan ia merupakan satu konteks. Ia mengarahkan umat Islam untuk mencapai keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat, serta meletakkan keadilan dan kesejahteraan sebagai matlamat utama. Dengan memahami dan mengaplikasikan prinsip ini, umat Islam dapat membina masyarakat yang lebih harmoni, adil dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala.